Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi semua pada murid-murid. Apa khabar semua? Sihat? Okay, hari ni kita belajar secara offline. Tetapi kamu nampak muka saya. Okay, baik. Hari ni kita akan melihat tajuk baru iaitu magnet. Okay, siapa pernah tengok gambar magnet? Okay, di sini adalah gambar magnet. Ni dua ni gambar magnet. Ni gambar magnet berbentuk, ni gambar magnet berbentuk U. Okay. Sebelum tu kita lihat apa yang kita akan belajar dalam tajuk magnet ni. Yang pertama, okay, kamu akan dapat memberi contoh kegunaan magnet dalam kehidupan. Okay, bila masa kita nak guna magnet nanti. Yang keduanya, mengenal pasti bentuk magnet seperti magnet bar, silinder, ladam, bentuk U, butang dan juga cincin. Cincin yang kita pakai kat jari tu ke? Oh, bukan cincin tu. Okey. Bentuk dia macam bentuk cincin C macam bentuk cincin bulat macam ni. Bulat macam ni. Okey, nampak? Nanti kamu tengoklah gambar dia. Okey, yang ketiga, melihat tindakan magnet ke atas pelbagai objek dengan menjalankan aktiviti. Nanti akan saya tunjukkan aktiviti dan juga kamu akan lihat contoh video yang akan saya tunjukkan. Sebab kita tak boleh nak buat aktiviti sebab kita dalam PDPR. Maksudnya kamu kat rumah. So saya susahlah nak tunjukkan, tapi kamu boleh buat aktiviti kalau kamu ada magnet. Tak apa, saya akan tunjukkan video nanti. Okey, yang keempatnya, mempelajari tentang daya tarikan, tolakan antara kutub-kutub magnet. Okey, nanti ni kita akan belajar pada hari Selasa nanti. Saya akan ajarkan kamu, magnet ni ada dua, kutub utara dan kutub selatan. Okey, kalau kutub utara berjumpa dengan kutub utara, apa jadi? Kalau kutub utara berjumpa dengan kutub selatan, apa yang akan jadi? Okey. Magnet. Soalan yang pertama saya. Kenapa kereta ni boleh terangkat ke atas? Tengok gambar kereta ni. Macam mana dia boleh terangkat ke atas ni? Yang keduanya pula. Kenapa paku ni boleh melekat dekat kepingan besi ni? Sebab ini adalah magnet. Apa tu magnet? Apa tu magnet? Magnet ni ialah kepingan yang besi mempunyai daya tarikan menarik logam-logam lain. Tu maksud logam. Logam ni macam besi-besi lah. Contoh macam besi. Ada tak besi kat sini? Kat tempat meja saya tak ada besi lah. Okay. Logam yang dikenali ini yang boleh menarik besi ni dikenali sebagai besi berani. Mesti kamu pernah dengar besi berani kan? Okay. Besi berani ni dia mempunyai tenaga untuk menarik besi yang lain. Dia kata mempunyai tenaga untuk menarik besi yang lain. Besi apa pula yang dia boleh tarik? Kita tengok. Okey, kita lihat pada tajuk yang seterusnya, kenali magnet. Okey. Magnet ada yang kuat daya tarikannya. Okey, ada yang lemah dan boleh dihidupkan dan dimatikan. Apa yang dihidupkan dan dimatikan tu? Yang dihidupkan dan dimatikan contohnya macam kren. Kren yang saya tunjukkan gambar tadi, yang boleh angkat kereta tadi. Ni magnet kren, dia boleh angkat kereta. Jadi dia bila kren tu dihidupkan, dia bolehlah angkat. Bila dimatikan, dia tak boleh nak angkat. Okey. Tetapi tak semua magnet akan menarik kepingan yang lain. Ingat ya, tak semua besi berani boleh menarik semua benda besi. Tak semua tahu, tak semua. Hanya magnet yang boleh menarik bahan magnet sahaja. Ni nanti kamu akan belajar lebih dalam nanti. Belajar dalam tahun 2, tahun 3. Apa dia bahan magnetik. Bahan magnetik ni lah yang boleh ditarik oleh magnet sahaja. Contoh bahan magnetik. Contohnya klik kertas. Tahu kan klik kertas macam mana kan? Pin baju. Tahu pin baju kan? Jarum. Tahu kan? Kunci besi. Kunci yang kita buat kat rumah tu. Itu adalah bahan-bahan magnetik. Bahan yang dia boleh ditarik oleh magnet. Okey. Contoh saya ada remote TV ni. Remote. Okey, saya ada remote. Agak-agak remote ni bahan magnetik ke tidak? Saya tahu. Remote ni bukan bahan magnetik.
Okey. Seterusnya. Mari kita lihat siapa yang ada kat depan saya ni. Ini. Ini ataupun kita panggil ubat stapler, bullet stapler. Bullet stapler ni bahan magnetik ke tidak? Siapa tahu? Ya, betul. Bullet stapler ni adalah bahan magnetik. Pandai kamu. Okey. Seterusnya. Saya ambil bahan lain saya pula. Pembaris plastik. Pembaris plastik ni agak-agak kamu magnet boleh tarik ke tidak? Apa? Boleh? Tak. Magnet tak boleh tarik bahan plastik. Okey, nanti kita akan melihat lebih lanjut lagi tentang apa barang yang magnet boleh tarik dengan barang yang magnet tak boleh tarik. Okey, ingat. Macam saya kata tadi, magnet tak boleh tarik semua benda. Magnet tak boleh tarik semua benda. Okey. Antara benda-benda yang magnet tak boleh tarik adalah emas. Mak kamu punya emas tu, ibu kamu punya emas tu, magnet boleh tarik tak? Magnet tak boleh tarik. Contohnya, perak. Sudu yang diperbuat daripada perak 100%. Ataupun cincin perak. Magnet tak boleh tarik cincin perak tu, sudu perak tu. Macam gambar yang ni kan. Gambar ni mana-mana bahan yang diperbuat daripada 100% daripada silver, dia tak boleh nak tarik. Okey. Saya ambil sini. Warna apa saya nak pilih ya? Warna biru. Okey. Contoh. Ni magnet. Ini adalah magnet. Ini adalah bahan metal, bahan besi yang diperbuat daripada perak 100%. Saya dah beritahu tadi. Tak semua magnet boleh tarik bahan-bahan. Walaupun dia diperbuat daripada besi, tetapi besi ni kamu kena ingat, dia 100% adalah perak. Maka magnet ni tak boleh nak tarik. Yang kedua, magnet tak boleh nak tarik kain. Kain magnet tak boleh nak tarik. Yang ketiga, magnet tak boleh nak tarik cawan plastik ke, cawan kertas ke, cawan kaca ke dan sebagainya, magnet tak boleh nak tarik. Okey. Dan seterusnya, magnet tak boleh nak tarik kayu dan juga kertas. Ini antara bahan-bahan yang magnet tak boleh nak tarik. Ingat ya, magnet hanya boleh tarik bahan-bahan yang ada mechanical. Magnet ya ada mechanical ke. Nanti kamu ingatlah, saya pun dah tersasul dah ni. Okey. Apa gunanya magnet? Ni ada dalam buku teks kamu ni. Okey, nanti saya tengok. Okey, kita baca dulu. Mak, bagaimanakah pintu peti sejuk boleh ditutup rapat? Tersasul saya baca. Pintu peti sejuk ada magnet sayang. Kita selalu main peti sejuk tu kan. Kadang-kadang kita main tutup kuat, lalas, lama-lama rosak. Rosak bukan sebab apa? Sebab kamu tengok dekat sini. Janganlah kamu buat dekat peti sejuk kamu. Kalau peti sejuk tu dah rosak tu tak apalah. Okey. Dekat peti sejuk kamu, kalau kamu buka nanti, bukan sekarang ya, nanti, tapi jangan buat. Saya tak suruh buat. Okey. Dekat peti sejuk tu nanti, dekat sini tu, dekat bahagian plastik tu, dekat bahagian plastik ni, okey, kalau kamu buka, tarik dia, dekat dalam ni ada magnet. Sebab tu bila kita tutup pintu tu, dia tertutup rapat. Sebab pintu yang ni ada magnet, pintu yang ni pun ada magnet. Semakin ditutup, dia terlekatlah rapat. Okey, sebab dia ada magnet. Cuma kalau kamu nak lihat magnet lebih lanjut, kamu kena buka ni lah semua. Tapi saya tak cadangkan dan saya tak syorkan kamu buka. Jangan cakap Mak, Cikgu Syarul suruh buka ni untuk tengok magnet. Jangan. Jangan ya. Nanti rosak harta benda. Jangan buat. Okey. Kalau benda tu dah rosak, boleh. Kalau tak rosak, jangan. Nanti rosak nanti. Tak ada duit nak ganti. Okey. Yang seterusnya. Ni selalu pun kamu tengok.
Kadang-kadang cikgu ada guna letak letak name tag cikgu dekat baju cikgu kan. Kadang-kadang kamu tegur, cikgu pakai mikrofon ke? Bukan. Kadang-kadang itulah magnet. Bagaimana tanda nama cikgu boleh melekat tanpa menggunakan pin? Sebab ada magnet dekat belakangnya. Okey, kamu bernasib baik. Sebab cikgu ada magnet. Nama ni nama cikgu kan. Mana kamera saya. Okey, ni nama cikgu. Terbaliklah pula. Ni nama cikgu. Okey, ni magnet. Okey, bila cikgu lekatkan, okey, dia melekat. Okey. Baik. Yang ada susah. Yang ada pada cikgu ni adalah magnet. Yang mana magnet? Yang ini ke ataupun yang besi ni? Okey, sekarang kita tengok. Bila cikgu tak lekatkan, okey, contohnya kat belakang ni. Ni kat belakang ni. Yang tak ada tu. Dia tak lekat. Tengok dia jatuh. Sebab dia jatuh. Okey. Tetapi yang magnet di sini adalah yang bulat ni. Okey Cikgu letak see? Dia melekat. Kalau tak ada kat bulat ni, dia melekat tak? Dia jatuh. Okey. Yang bulat ni adalah magnet. Okey? Faham? Okey. Yang bulat tu magnet. Okey. Dan magnet ni boleh tarik apa-apa je. Contoh. Ni duit shilling. Saya letakkan. Jatuh tak? Tak jatuh kan? Saya letak duit shilling ni. Dia tak lekat lah pula. See? Lihat. Dia tak jatuh. Kecuali, katakanlah saya terbalikkan. Magnet dia kat depan ni. Ni magnet dia. Saya pulih terbalikkan. Tengok. Saya lekatkan. Jatuh tak? Siapa kata jatuh? Siapa kata tak? Okey, kita lihat. Siapa yang kata jatuh? Dia betul. Siapa yang kata tak jatuh? Kita tengok. Dia jatuh. Maksudnya dekat sini ada magnet tak? Kat sini tak ada magnet. Yang ada magnet dekat sini. Bulat ni. Okey. Ini. Okey. Di situ adalah magnetnya. Okey. Tahu kan? Okey. Apa gunanya magnet? Ni. Lagi satu. Kita boleh lihat dekat sini kamu ada bagaimana kotak pensil kamu boleh ditutup rapat. Cuba lihat. Ada magnet pada penutupnya. Okey. Kamu lihat dekat sini. Ni penutup dia. Ni magnet dia. Dan ni magnet dia. Salah satu adalah magnet. Mungkin ni magnet, ni besi. Besi magnetik. Besi dengan besi magnetik, dia boleh menarik. Macam ni tadi. Contoh ini magnet yang ada pada penutup pensel. Ini magnet yang ada pada penutup pensel juga. Besi yang penutup pensel. Bila ditutup ni, dia rapat. Jadi dia susah nak buka. Okey, faham ya? Okey, seterusnya kita lihat. Okey, kita lihat yang tajuk baru pula. Dia ada dua. Kenali magnetik. Okey. Apa dikenali magnetik? Okey, yang pertama, magnetik ada beberapa jenis. Yang pertama, ni kita panggil sebagai magnetik bar. Bentuk dia ni kamu lihat bentuk magnetik dia ni. Bentuk dia seperti bar. Okey. Yang keduanya magnetik silinder. Boleh lebih kurang je macam magnetik bar. Tidak, kamu tengok kat sini. Dia bulat kan? Dia bulat kan? Itu dia bulat kan? Ini adalah magnetik bar. Magnetik silinder. Sebab bagaimana kita boleh kenal pasti? Kamu tengok dekat sini. Dia bulat. Dia bulat. Okey. Dan yang ketiganya, magnetik ladam. Macam bentuk U je. Macam bentuk U je. Tidak. Okey. Magnetik ladam ni dia lebih rapat. Kamu tengok kat sini. Ni dengan yang ni. Dia rapat ya. Jarak dia rapat. Ni jarak dia rapat. Jarak dia rapat tau kat sini. Okey. Kalau nanti kamu lihat magnetik U, magnet U berbeza dengan magnetik ladam. Okay. Seterusnya kita lihat magnet yang seterusnya. Okey. Ni pula magnet berbentuk U. Beza tak dengan ladam tadi? Berbeza. Kalau ladam tadi, dia bentuk dia macam ni. Dia bentuk yang ni kutub selatan dengan kutub utara. Okay, saya buatlah yang lain.
Ni kutub utara. Ni kutub selatan. Okey. Kutub utara dengan kutub selatan ni rapat. Tetapi kalau kamu lihat, kutub selatan dengan kutub utara, magnet berbentuk U, dia jarak dia jauh. Okey. Dan yang seterusnya, magnet butang. Magnet butang ni, sebab apa dia panggil magnet butang? Sebab dia bulat macam butang. Tu magnet butang. Dan yang terakhirnya, hari ni kita akan lihat iaitu magnet cincin. Kenapa dia panggil magnet cincin? Sebab bentuk dia macam cincin, dalam dia ada lubang yang kita boleh masukkan jari. Contohnya lah, itu magnet cincin. Okey, faham ya? Okey, insyaAllah saya harap kamu boleh faham. Okey, sebelum kita habis tajuk hari ni, okey, saya nak kamu lihat. Cuba kamu teka objek yang menggunakan magnet. Apa objek menggunakan magnet? Okey. Tuala. Tuala ni boleh tak dia melekat pada magnet? Dia menarik pada magnet? Boleh? Tak boleh. Tak boleh. Tuala ni saya dah ajar tadi. Tuala ni bukan bahan magnetik. Dia tak boleh ditarik oleh magnet. Okey. Ni saya pun dah ajar peti sejuk ni. Adakah dia menggunakan magnet? Ya. Pandai pun kamu. Betul. Dia menggunakan magnet. Ni. Ni gambar pula ni. Ni gambar kren kereta. Biasanya kita jumpa kat mana kren ni? Pernah tengok? Tak. Tak pernah tengok? Alah, kesiannya. Okey. Baik. Kren ni biasanya kita jumpa dekat kedai-kedai aksesori kereta, yang mana kereta tu dah rosak, dia nak hancurkan, dia nak lupuskan, maka kita gunakan kren ni dengan magnet ni. Okey, kita angkat kren tu, kita angkat kereta-kereta nak dilupuskan tu untuk kita hancurkan ataupun lupuskan. So kita gunakan magnet yang besar ni. Kita gunakan magnet ni. Senang untuk diangkat. Boleh tak kita angkat pakai tangan? Tak boleh. Kereta tu besar, tangan kita kecil je. Okey. Jadi, objek mana yang boleh gunakan magnet? Okey. Yang saya warna biru ni adalah yang boleh ditarik oleh magnet. Okey. Bagaimana dengan cermin? Boleh tak ditarik dengan magnet cermin ni? Boleh? Cuba tengok. Cermin boleh tarik ke? Tak, cermin tak boleh tarik. Cermin ni mana boleh tarik dengan magnet. Okey, cermin tak boleh ditarik dengan magnet. Tuala pun tak boleh tarik dengan magnet. Okey. Lihat seterusnya. Lihat gambar ni. Papan catur ni boleh berdiri macam ni lah. Kenapa dia tak jatuh? Sebab apa dia tak jatuh? Betul. Sebab dia ada magnet-magnet kat bawah ni. Sebab tu dia tak jatuh. Sebab bila dia menggunakan magnet, papan catur ni, catur-catur, buah-buah catur ni, dia tak jatuh sebab dia ada magnet. Okey. Maka saya tandakan warna biru. Okey. Bagaimana dengan kompas? Kompas ni magnet ke tidak? Siapa tahu? Kompas ni ada magnet atau tidak? Ya. Dalam kompas ni dia ada magnet. Dia ada magnet. Dia boleh mencari. Sebab tu nanti kalau kamu ada kompas, kamu pusing macam mana pun, nanti dia akan berbalik pada semula. Nanti yang dalam ni lah dia pusing. Itulah kalau kita dalam sekolah tu, saya bolehlah tunjukkan. Ni kalau kat sini ni susah lah. Rumah saya pun tak ada kompas. Okey. Dan yang seterusnya, ni beg duit ni. Ni bahannya ada magnet. Okey, beg duit ni. Dia bagaimana? Dia ada magnet ke tidak? Dia melekat tak? Boleh. Boleh tu kalau kita tutup macam biasa lah. Tetapi kita boleh buka. Dia tak susah pun buka. Tetapi kat sini sebenarnya dia tak ada magnet. Dia tak ada magnet. Dia kat sini tak ada magnet. Maka jawapannya kat sini, bahan-bahan yang ada magnet adalah seperti peti sejuk, kren, kompas, catur dan juga apa lagi? Ada lagi? Tak ada dah. Tu je. Okey. Itu antara bahan-bahan yang menggunakan magnet. Okey. Untuk hari esok, kita akan belajar lagi tentang
menariknya magnet. Esok kita akan buat. Okey. Tapi jangan lupa ya, lepas ni sila jawab soalan online. Okey, nanti saya akan lihat dan saya akan beritahu markah kamu dalam menjawab soalan online. Okey, nanti saya akan berikan link online ni selepas ini ya. Okey, kalau ada apa-apa nak tanya nanti kamu tanya dalam WhatsApp PDPR ya. Okey. Jangan segan-segan nak tanya. Kalau tak tahu, kalau tak faham tanya je. Okey, itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi pada hari esok insya-Allah. Okey, assalamualaikum dan selamat pagi. Bye.